Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel, terbaik daripada Menteri KDN kita, Datuk Seri Saifuddin Nasution. Ya, akhirnya Puan Hasmida, ya, masa yang dinanti-nanti, ya, begitu mendebarkan dan akhirnya menerima berita baik yang disampaikan sendiri, ya, oleh Menteri KDN, Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jadi dalam sesi ini sahabat semua, iaitu sesi penyerahan sijil kelahiran MyKid untuk 4 orang anak Puan Hasmida Hamid yang dilakukan sendiri oleh Menteri KDN dan dilakukan ya di perkarangan ward kanak-kanak Hospital Kajang Selangor sebentar tadi. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan anda untuk menonton saat bagaimana Puan Hasmida ini begitu gembira sekali ya menerima perkabaran berita baik untuk anak-anak beliau. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ayo kita tonton video ini bersama-sama. Dewi, jaga dia. Tinggal sini. Okey, Pak dia bagi video ya. Ovi, dekat Ovi. Nama apa? Nama apa? Kawan. Dana. Agak tolong. Baik. Tengah sikit Kanan sikit. Seorang kena, seorang kanan. Aku ikut je lah. Baik. Rekan-rekan media, terima kasih banyak. Hari ini saya ditemani oleh Datuk KSU, Datuk Awang Alik, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran, Padri Syam, juga Wakil Rakyat di kawasan Kajang ni, Wadi Devi. Telah sampai ke pengetahuan Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Selangor bahawa ada seorang ibu tunggal yang mengalami dua masalah. Yang pertama, anak dia yang sedang sakit dirawat, dan yang satu lagi masalahnya ada 4 orang anak dia yang dilaporkan tidak punya sijil lahir. Jabatan Pendaftaran Negara segera pantas membuat siasatan. Kes yang berlaku ni berpunca kerana perkahwinan pertama tak ada masalah. Anak yang dia lahirkan itu dia daftar kelahiran. Perkahwinan kedua itu kerana berlangsung di luar Malaysia. Dan perkahwinan itu pula bila balik ke Malaysia ni tidak didaftarkan dengan otoriti agama lah. Jadi bila perkahwinan itu membawa kepada kelahiran 4 orang anak, setiap anak itu gagal didaftarkan. Mengikut Akta Pendaftaran Kelahiran, seseorang yang mengetahui tentang berlaku satu kelahiran mesti segera membuat pendaftaran. Tapi keadaan ini tak berlaku. Jadi ada satu kolom TikTok Abehe yang tersiar dan viral. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara bertindak di atas maklumat itu, segera pada akhir siasatan mengambil beberapa langkah. Yang pertama adalah mengkategorikan kes ini sebagai daftar kelahiran lewat. Maknanya keempat-empat itu kita keluarkan sijil lahir kerana ibunya adalah seorang warga negara. Puan ini adalah asal Tupat dan memang ada IC dan seorang warga negara. Anak yang dilahirkan, dia boleh mendapat warga negara kalau salah seorang daripada ibu bapa adalah warga negara. Dia masuk kategori ini. Sekaligus kita segera prosesnya di bawah pendaftaran dewan. Dan hari ini kita sampaikan keempat-empat sijil itu kepada ibunya, kepada anaknya yang umur 1 tahun kita bagi MyKids, dan kita juga sampaikan sedikit sumbangan peribadi kepada Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara dan saya untuk meringankan beban kakak ini, seorang ibu tunggal yang dahulunya pernah berkhidmat sebagai pegawai keselamatan di Motek. Dan bila kali kedua perkahwinan pun berakhir dengan perceraian, beliau sekarang ibu tunggal yang
layak untuk kita beri perhatian dan bantu. Bantuan kita yang segera adalah selesai dulu masalah dokumentasi. Baik, ada dua pengajaran. Pertama, perkahwinan di luar, aturannya mestilah segera balik dan berdaftar dengan pejabat agama lah. Itu yang pertama. Sebab kegagalan berbuat demikian akan menyukarkan urusan apabila anak lahir. Sebab sijil perkahwinan itu adalah rukun dalam menentukan status warga negara. Yang kedua adalah apabila berlaku kelahiran, wajib segera untuk membuat pendaftaran. Kita ada 60 hari untuk mendaftar. Dalam tempoh itu, kalau tak dipenuhi, maka dia masuk kategori pendaftaran lewat. Sebab itu di Jabatan Pendaftaran Negara kita ada inisiatif Mekar. Mekar adalah satu inisiatif outreach program kami yang kami buat untuk menangani kes-kes yang macam ini. Jadi sementara kita belajar daripada episod ini, pertama saya ucap terima kasih banyak Jabatan Pendaftaran kerana pantas mengambil daya usaha untuk membantu kakak ini. Kedua, kita ambil episod ini sebagai pengajaran kepada kalau ada anggota masyarakat di luar sana yang melengah-lengahkan pendaftaran kelahiran, hendaklah sedar bahawa perbuatan seperti itu akan hanya menyusahkan kehidupan anak-anak pada hari depan. Dan yang ketiga, saya mengulangi komitmen Jabatan Pendaftaran bahawa ikhtiar kami sedaya mungkin adalah untuk membantu masyarakat yang layak untuk memperolehi dokumen pendaftaran sesuai dengan prinsip dan lunas undang-undang. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Ya. Kita yang ini kita selesai bagi dia daftar kelahiran dulu, bagi dia buat tu. Saya tak tengok angle dulu. Datuk Seri, satu soalan. Belum tengok lagi. Datuk Seri, one question please. Datuk Seri, pusing Datuk Seri. Datuk Seri. Saya belum tengok lagi. Ya. Jadi sepenuh ini. Minta maaf, saya lambat sikit. Okay. Datuk Seri, one question. Okay, an academic has said that the house arrest should not be given to cases with public interest. For example, Datuk Seri Najib's cases. Do you agree with it? In the first place, siapa yang kata untuk Datuk Najib? No, he said that should not include. Yalah, siapa yang kata begitu? An academic. Ya, tanya dia baliklah. Ya, saya nak fokus kepada ibu tunggal yang miskin, kemudian terjebak kesalahan pertama, ya. Kemudian dia curi susu di supermarket, dia dihukum penjara. Saya tumpu yang ini. Saya tumpu warga emas yang sakit, orang kelainan upaya yang dijatuh hukum. Saya tumpu yang ini. Saya biarkan orang akademik terus memberikan pandangan mereka. Saya akan fokus bekerja. Saya tahu bahawa apa yang di sebalik tujuan kami nak adakan akta tahanan rumah itu untuk memberi peluang kedua kepada golongan yang saya sebut tadi. Okay, fine. Terima kasih. Oh, sorry. Menteri Dalam Negeri kita. Terbaik sahabat-sahabat semua. Sekali lagi kita mau mendengar apakah yang dikatakan oleh Puan Hasmida ini. Alhamdulillah lah. Saya berterima kasih pada JPN, pihak hospital, JKM untuk jaga anak saya sementara, menteri apa semua untuk memudahkan saya dengan anak-anak saya. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat-sangat. Macam itulah. Berapa lama berusaha buat? Saya faham Puan ada berusaha juga 5 tahun ni Puan untuk dapatkan memang saya berusaha turun naik daripada JPN tu. Dah banyak kali lah. Sampai anak saya tu sakit, keluar wad macam masuk wad keluar wad kan. Jadi saya rasa bersyukur sangat-sangat saya dapat dokumen untuk memudahkan anak-anak saya semua. Puan boleh cerita sikit apa antara kesusahan yang Puan alami selama bertahun-tahun ini apabila anak tiada penyakit? Macam mana saya cakap?
dalam kesusahan saya ni, bantuan, alhamdulillah saya dapat bantuan apa semua JKM daripada zakat apa semua. Saya bersyukur sangat-sangat anak saya dapat bantuan daripada JKM dengan zakat lah. Tapi yang saya sedih sekali, bekas suami saya ni tak ada usaha langsung untuk buat dokumen anak-anak saya semua. Jadi saya macam terkilar lah benda tu, sebab dokumen ni semuanya penting. Sebab bagi saya dokumen ni nyawa saya, nyawa anak-anak saya. Sebab hari tu memang saya rasa macam saya dah down, sebabnya saya dah usaha sangat-sangat, tapi macam mana saya nak cakap, usaha memang tak tercapai sampai hari ini. Jadi alhamdulillah hari ini saya dapat dokumen anak-anak saya sangat-sangat bersyukur. Saya bersyukur sangat-sangat lah, itulah. Puan mungkin boleh ulas soalan terakhir, apa keadaan anak puan sekarang ni, yang baby? Anak saya sebenarnya 4 hari bulan dah masuk wad, tapi 13 hari bulan dicas balik. Sebab dia ada jangkit tangkuman, tapi masa tu 13 hari bulan tu saya tak dapat result lagi daripada jangkit tangkuman anak saya. Jadi dalam 13 hari bulan juga malam pukul 11.30 anak saya demam balik, dia on off. Jadi sekarang ni saya dalam 14 hari bulan saya bawa dia pergi kecemasan apa semua, anak saya pun doktor pakar sini telefon yang anak saya ni jangkit tangkuman yang berbahaya. Jadi sekarang ni saya pasrah je lah dekat Allah kan. Saya berdoa pada Allah, saya tak nak penyakit anak saya ni paling teruk. Sebab sekarang ni saya mengalami, saya seorang. Anak sakit ke, anak demam ke, anak mati ke, anak hidup ke, memang saya seorang je yang alami semua tu. Tapi saya berterima kasih lah pada pihak hospital ni sebab izinkan saya, anak saya masuk wad. Disebabkan dokumen tak ada. Terima kasih Puan. Puan, sekejap saya nak tanya Puan, berkenaan tentang dokumen ni. Puan pernah tanya dengan suami Puan? Pernah. Masa saya mengandung anak saya yang ni lagi, sampai sekarang, bukan mengandung dengan anak saya yang ni lah. Daripada anak saya sekarang dah, yang nombor 2 tu dah 6 tahun. Jadi dia macam, tak apalah nanti nak buat, tak ada duit lagi. Jadi sekarang ni saya rasa macam, saya rasa dah down untuk nak minta pertolongan pada dia. Jadi saya usaha sendiri. Duit ada ke tak ada ke, saya usahalah. Saya sampailah tahap saya macam usaha naik turun dekat JPN apa semua. Jadi saya tersangkut daripada akuan sumpah saja. Dokumen semua cukup lekat, apa semua gambar apa semua cukup lekat. Cuma yang sekarang ni akuan sumpah je. Sebab masa akuan sumpah tu dia perlukan duit. Saya masa tu cukup-cukup untuk nak bayar denda sebab daftar lewat, nak bayar denda dengan nak bayar Grab untuk saya balik kat Semenyih. Itu je. Boleh tahu berapa jumlah denda tu kalau kena denda? Denda tu saya tak yakin lah. Sebab masa tu saya tak tanya. Tapi kena bayar lah. Tapi alasan dia sebab itulah, sebab ada duit. Sebab itu je lah. Saya minta Puan ucapkan sedikit penghargaan kepada Menteri tadi yang hadir, Kementerian Dalam Negeri dan juga JPN. Boleh Puan? Okey. Saya nak ucapkan berterima kasih sangat-sangat pada Kementerian dan JPN, JKM apa semua yang banyak tolong anak-anak saya sampai tahap macam ni. Berterima kasih, hanya Allah je yang mampu membalas ni. Terima kasih. Sama-sama. Terbaik.